mewajibkan semua pengendali makanan untuk hadir ke kursus latihan pengendali makanan. Okay. Bila kita sebut wajib, peraturan semua ni maksudnya mesti ada undang-undang lah. Okay. Jadi di Malaysia, di bawah Kerajaan Persekutuan, kita ada satu kuasa perundangan. Kuasa perundangan itu diberi nama Akta Makanan 1983. Di bawah Akta Makanan 1983 ni, kita ada dua peraturan. Okay. Tetapi kita sebagai pengendali makanan, malam ni kita akan tengok satu peraturan saja, iaitu Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Okay? Jadi malam ni kita akan share apa yang ada dalam Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Okay? Dalam masa yang sama, selain daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kerajaan Pusat ataupun pihak berkuasa tempatan lah, pihak berkuasa tempatan ni Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya tu pun menggunakan peraturan yang sama juga untuk penguatkuasaan bagi premis makanan dan juga perniagaan yang berkaitan dengan makanan. Okay? Jadi dua-dua ni samalah gunakan Peraturan Kebersihan Makanan 2009 yang sama. Okay? Okay, baik. Di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009, kalau kita gagal mematuhi peraturan, agak-agaknya mestilah ada denda. Betul tak? Siapa tahu denda? Siapa yang pernah dengar denda berkaitan dengan kebersihan makanan sebelum ni? Ada tak yang pernah dengar? Ada? Cik Amar pernah dengar ke, Cik Amar? Ke ni pertama kali dengar? Tak pernah. Tak pernah juga. Encik Syatis pernah dengar ke, Encik Syatis? Pernah dengar. Ada pernah dengar kedai-kedai gerai, ada majlis buat lah, ada ambush lah. Okey, Encik Syatis pernah dengar, dia kata pernah dengar kedai-kedai kena buat ambush kan. Okey, selalu kita dengar kena buat ambush, kena buat apa? Kena buat pemeriksaan, kena buat serbuan kan. Tapi apakah denda yang diberikan kepada pihak-pihak ni kan? Okey. Di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009 ada dua sahaja jenis denda. Yang pertama sekali denda yang melibatkan wang tunai, tetapi denda itu tidak melebihi RM10,000 lah. Okey. Yang kedua adalah jika kita gagal membayar denda wang tunai tadi, kita boleh dikenakan hukuman penjara. Okey. Ada dua saja, saya ulang sekali lagi, denda wang tunai tidak melebihi RM10,000. Kemudian yang kedua adalah penjara tidak melebihi 2 tahun. Okey. Okey, itu untuk untuk ni lah secara generalnya. Okey, baik. Seterusnya adalah kebiasaannya denda ini akan diberikan kepada siapa? Bos ke pekerja? Bos. Bos. Puan Shanti kata denda akan dikenakan kepada bos. Ain Afika rasa denda dikenakan kepada bos ke kepada pekerja, Ain Afika? Bos. Bos juga. Okey. Dah dua dah ni, dua daripada 17 orang ni kira majoriti percaya bos lah ni kan. Puan Syarina rasa Puan Syarina bos ke pekerja yang kena denda, Puan Syarina? Bos. Bos juga. Nampaknya 3 orang setuju bos yang akan kena denda. Okey, baik. Kita tengok ya siapa yang boleh dikenakan denda lah. Okey. Baik, sebenarnya di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009 ada dua pihak yang boleh didenda. Yang pertama bos lah. Okay? Jika bos tidak berjaya, tidak menyediakan kemudahan-kemudahan yang sepatutnya ataupun apa-apa tak ikut peraturan, bos yang akan kena denda lah. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai pengendali makanan juga boleh dikenakan denda. Okay? Tapi biasanya denda untuk pengendali makanannya tidaklah seberat yang melibatkan majikan. Okay? Okey, jom. Seterusnya kita tengok. Tapi kejap lagi kita akan ceritalah apa denda-dendanya, apa kesalahan-kesalahannya. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu, kita kena clarify dulu adakah kita adakah Alif Haikal? Kenapa Alif Haikal ada masalah? Okey. Adakah kita tergolong di dalam golongan pengendali makanan? Di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009, pengendali makanan didefinisikan sebagai yang pertama adalah mana-mana orang yang terlibat secara langsung dalam penyediaan makanan. Okey. Yang pertama, orang tu terlibat secara langsung dalam penyediaan makanan, mungkin dipotong-potong ke ataupun di tukang masak dekat dapur. Okey. Yang kedua adalah golongan yang kedua adalah orang yang menyentuh makanan atau permukaan yang menyentuh makanan. Okey. Dia tidak masak tetapi dia sentuh makanan ataupun permukaan yang menyentuh makanan lah. Dia kata mungkin dia tukang hidang ataupun mungkin dia tukang sendukkan lauk ke apa ke, ini pun dikategorikan sebagai pengendali makanan. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang yang mengendalikan makanan yang berbungkus atau tidak berbungkus ataupun mengendalikan perkakas memasak makanan lah, perkakas yang berkaitan dengan makanan. Okey. Golongan yang ketiga ni mungkin buat kerja-kerja pengantaran, golongan yang sama ada makanan tu dah dibungkus ataupun makanan yang tidak dibungkus. Okey. Dan yang paling penting adalah dalam mana-mana premis makanan. Makna kata tidak kiralah siapa pun anda, apapun position ataupun job description anda berada di dalam premis makanan,
secara automatik anda adalah pengendali makanan, perlu hadir ke kursus latihan pengendali makanan, perlu dapatkan.